Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا في الدين يا أكرم الأكرمين وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup pada hari ini ialah di dalam hari-hari yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ialah di dalam hari yang paling baik sekali dalam setahun, iaitu kita duduk berada di dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Maka 10 awal bulan Zulhijjah ni sebaik-baik hari dalam setahun dan sekasih-kasih hari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Last tahun ni 365 hari ni, 10 hari ni ialah 10 hari yang Tuhan lebih kenal sekali, lebih baik sekali daripada hari-hari yang lain. Maka masuk dalam hari-hari yang lain bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ni, sebagaimana kita tahu bahawa kelebihan dia besar, amalnya berganda, baik jika nak bergurau dengan hari yang lain. Tetapi walau begitu sekalipun, jika kita nak bergurau hari-hari dalam bulan Ramadan dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah ni, 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih baik daripada bulan Ramadan lagi. Maka sebagaimana dalam bulan Ramadan berganda amalan baik jikalau kita khidmat buat, maka juga lebih berganda lagi, lebih besar lagi pada 10 awal bulan Zulhijjah. Bahkan berganda yang begitu banyak, adhaf katsirah, yang begitu banyak gandanya. Maka pada hadis yang sahih daripada Ibn Abbas, Abdullah anak Al-Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia kata bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari bermula amalan yang soleh ialah lebih kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lain daripada hari ini, tak ada. Ialah 10 awal ni lah yang lebih baik sekali, Tuhan lebih suka sekali. Maka pakak tanya para sahabat yang duduk dengar Nabi kata kalimah tu, kata nak, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, walau seorang keluar pergi berjihad sekalipun ya Rasulullah, orang yang buat amalan baik dalam 10 awal bulan Zulhijjah lebih baik daripada orang keluar pergi berjihad lagi ya Rasulullah. Tanya Nabi begitu. Maka Nabi jawab, walal jihadu fi sabilillah, ya, walau dia keluar pergi berjihad sekalipun besar amalannya jihad ni, tapi
orang yang beramal dalam 10 awal bulan Zulhijjah lebih besar daripadanya, lebih besar lagi. Lebih besar daripada orang keluar pergi berjihad lagi. Malaikat sore ya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Malaikat seorang yang keluar pergi berjihad, keluar pergi dengan diri dia sendiri dan harta dia, thumma lam yarji' min dhalika syai', dan tidak kembali daripada demikian itu oleh sesuatu. Ai nak kata ia keluar pergi diri dia dan harta benda dia guna dia sedekah. Dah dalam berjihad tiba-tiba harta dia pun habis dalam berjihad dan dia pun mati syahid. Maka orang ni lebih dia daripada orang beramal dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Tetapi jikalau dia guna duit banyak dalam berjihad, tetapi dia pun pergi juga perang, tiba-tiba dia kelik, dia tak ada mati, tak dia selamat, maka orang yang berbuat amalan pada 10 awal bulan Zulhijjah lebih besar, lebih banyak pahala daripada dia lagi. Secara tu nak kata besarnya. Kalau gitu muslimin muslimah, sebab apakah para sahabat yang ada di depan Nabi masa tu, yang Nabi kata bermula hari yang lebih baik, yang Tuhan lebih kasih, lebih suka sekali daripada setahun ni, ialah 10 hari awal bulan Zulhijjah, iaitu hari-hari yang kita duduk ada sekarang ni. Kita sekarang ni dah masuk dalam bulan Zulhijjah, dan kita hari ni hari yang keempat dah. Dalam 10 awal ni kita yang keempat dah hari ni. Mula daripada Selasa yang hari mula-mula, Rabu yang kedua, Khamis yang ketiga, hari ni hari Jumaat yang keempat dah hari ni. Tu. Kalau gitu para sahabat tanya sebab apa dia tak ada ambil amal lain? Sebab apakah dia tak tanya amal lain, mari pegu. Bahkan dia kata jihad sekalipun ya Rasulullah. Sebab apa dia ambil jihad? Dia tak tanya semaya, dia tak baik. Sedekah dia tak tanya. Dia panggil semaya malam qiyamul lail dak, dia tak ada mari pegu dak. Dia ambil jihad. Sebab apa? Sebab dipandangnya para sahabat semasa itu dengan dia dengar perkataan Nabi daripada majlis ke majlis, kuliah ke kuliah, dengar ucapan Nabi, nasihat Nabi, ketubah Nabi, apa semua tu nata hak paling besar Nabi deroyak kelebihan pahalanya jihad. Sabit tu dia tak kalau dengar kata Nabi kata amalan lebih banyak, Tuhan lebih suka ni, tak ada dah nak pegu dengan 10 awal bulan Zulhijjah ni. Maka sabit itulah dia ambil jihad. Mari tanya tu, mari pegu jihad sekalipun ya Rasulullah, yang muda goyak aku lepas mari dah ni, pahala banyak sekian 10 hari lebih lagi. Tu gitu. Maka Nabi tadi tu dia. Kalau gitu muslimin muslimat nak tahu ke tak setara mana kelebihan dan pahala jihad gitu, lalu besarnya sabit para sahabat ambil mari pegu, iaitu ada seorang tanya Nabi, jikalau seorang keluar pergi berjihad ya Rasulullah, apa dia dapat daripada pahala? Maka Nabi jawab, dia kata jikalau mung yang tak ada keluar lagi ni, patu mung nak dapat pahala sama dengan dia, ialah mung kena buat benda ni baru musafah mung panggil dapat pahala sama dengan dia. Gapo daripada perbuatan yang apabila membuat mung sama dengan orang berjihad, ialah apabila dia keluar lagi, maka mung kelik lagi siang hari mung puasa semalam, alik malam mung semaya sampai cerah, siang hari mung puasa sampai gelap, alik malam mung semaya sampai cerah, begitulah sehingga dia kelik, barulah mung sama dengan dia pahala. Pas Nabi kata siapa yang kuasa buat lagu tu, tak makan, tak minum, tak tidur, dengan ibadat 24 jam, puasa semaya, tak ada orang kuasa nak buat semacam tu, nak tahu besarnya. Tapi besar gitu pun bermula amalan 10 awal bulan Zulhijjah ni lebih besar. Tu dia. Dan riwayat juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata ma min ayyamin afdalu indallah
walal amalu fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam. Makna lebih kurang seperti ni lah. Nata tidak ada hari yang Tuhan lebih suka, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala lain daripada hari. Tak ada hari 10 awal ni lah yang lebih baik sekalinya. Kalau gitu, tak kala 10 awal bulan Zulhijjah ni gitunya besar kelebihan dia, maka Nabi suruh kita buat gapo? Suruh kita ambil peluang buat gapo? Kita perlu amalan gapo? Maka Nabi kata fa'aksiru, maka membanyaklah oleh kamu wahai umatku, lelaki perempuan tak kira lah, fihinna, di dalamnya, ai padanya, pada 10 awal ni. Nah, membanyakkan gapo? Minat tahlili wa takbiri wa zikrillah, iaitu sebanyak kalimah tahlil, iaitu la ilaha illallah. Membanyakkan perkataan ni dalam hidup. Nah, ala ilaha illallah, tak kira siang hari ke malam ke. Lagi pula wa takbir, dan membanyakkan kalimah Allahu akbar, Allahu akbar, dan wa zikrillah, dan zikir Tuhan yang lain-lain lagi. Nah, itu dia. Gapo lagi yang lain lagi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ataupun astaghfirullah, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun subhanallah, ataupun hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ataupun lafaz-lafaz yang lain lagi asal sebut Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu kesimpulannya, Nabi suruh kita membanyakkan sebut Allah dengan berlain-lain lafaz, ikutlah lafaz mana-mana. Tapi hak duk depannya la ilaha illallah, hak duk depannya Allahu akbar. Itu dia. Kalau gitu kita perlu membanyakkan. Itu dia. Maka seolah-olah Nabi tuju kepada kita, maka kita baca hadis ni, maka Nabi kata kepada kita. Itu dia. Iaitu membanyak olehmu, hei orang yang dengar perkataan aku ni. Di dalam 10 awal bulan Zulhijjah ni banyak apa? Banyak at-tahlil. Dan takbir dan zikir Allah. Lagi pula Nabi kata, wa inna siyama yaumin minha, dan sesungguhnya puasa satu hari daripada 10 awal bulan Zulhijjah ni, iaitu 9 hari lah. Sebab hari yang ke-10 tu tak boleh nak puasa sebab dia hari raya Gerban. Maka kita boleh puasa sekadar 9 hari saja. Itu dia. Maka sesungguhnya puasa satu hari daripada 9 hari itu, yu'dalu bi siyami sanah, maka sama dengan puasa setahun. Sama dengan puasa setahun. Itu dia. Maka kita kembali klik dalam benda yang bersangkut paut dengan kelebihan Ramadan. Maka Nabi katakan, siapa-siapa puasa Ramadan sebulan, lepas tu ikut pula dengan hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa setahun. Dapat pahala seolah-olah dia puasa setahun. Padahal dia puasa 30 hari ya. Itu dia. Tapi ni nak ayat kata besar laginya, sebab 10 awal bulan Zulhijjah sekasih-kasih hari kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan puasa 30 hari dak yang sama dengan setahun, bukan sehari sama dengan setahun. Sehari ya kita puasa. Misal tu seorang ada kali kita puasa hari ni, maka dia dapat pahala seolah-olah dia puasa setahun. Itu dia. Kalau itu kelih berbeza. Ni satu riwayat. Riwayat yang lain, siapa-siapa puasa sehari daripada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah ni, sama di segi pahalanya sama dengan 1000 hari. Maka 1000 hari ni dekat-dekat 3 tahun. 1000 hari dekat-dekat 3 tahun, hampir-hampir 3 tahun. Lagi pula Nabi kata, wal amalu fihinna, dan bermula amalan yang soleh yang seorang kerja buat di dalamnya atau padanya pada 10 awal bulan Zulhijjah ni, yudha'afu bi 700 dha'f, maka diganda 700 ganda. Bulan Ramadan 70 ganda ya. Bulan Ramadan amalan kita buat diganda 70 ganda. Tapi 10 awal bulan Zulhijjah dak, bukan 70 ganda dak, 700 ganda sekurang-kurangnya.
Nah, itu dia. Nak tak besar lagi lah daripada Ramadan lagi. Nah, itu dia. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ni nak kepada tak ada orang di kalangan kita melainkan dia nak selamat daripada api neraka. Tidak ada seorang di kalangan kita melainkan dia nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak kira siapa, lelaki ke, perempuan ke, dia berjuruh ke, dia lebih ke, tak kira. Asal manusia yang nak selamat daripada api neraka, nak masuk syurga. Nah, itu dia. Kalau gitu, jika sungguh-sungguh kita nak kepada dua perkara ni, selamat daripada api neraka dan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, maka ni dah datang musim dia. Nah, musim selamat daripada api neraka. Musim benar dengan syurga Allah, musim kejayaan, musim keuntungan. Nah, itu dia. Ni dah datang. Habis tu cuba terang. Nah, kita mari dengan beberapa hadis, mudah-mudahan tumbuh rasa semangat dalam jiwa kita. Waktu kita ni dia panggil apa? Rasa nak buat baik dan dalam 10 awal ni. Dan maka hari ni hari yang keempat dah. Kita ada 5 hari lagi. Nah, itu dia. Iaitu hadis yang pertama ni hadis yang sahih. Maka siapa hati di kalangan kita yang nak dalam 10 awal ni, setiap hari kita nak jauh daripada api neraka ni. Nah, itu dia. Perjalanannya 700 tahun sekurang-kurang. 700 tahun sekurang-kurang. Kita buat benda ni, ai Tuhan menjauhkan kita daripada api neraka, jauhnya perjalanan 700 tahun. Nah, lagi pula Tuhan menjadikan di antara kita, jikalau kita buat amalan ni, nah, jadi di antara kita dengan api neraka juga 70 parit. 70 parit, lepas tu 700 perjalanan jauhnya tahun. Itu dia. Maka parit ni Nabi kata parit ni khandak, dia panggil khandak, parit yang sekat kita dari api neraka ni. Dah, itu dia. Masa dulu itu apabila berlaku peperangan, Nabi sendiri pun ketika kafir Quraisy musyrikin bercampur dengan kabilah-kabilah yang lain mari nak serang Nabi di Madinah, 10,000 orang tentera kafir semuanya. Nah, itu dia. Maka Nabi gali khandak, Nabi gali parit. Supaya apa? Nak tahan seteru daripada serang masuk Madinah. Itu dia. Maka nak tahan. Nah, supaya demo tak boleh masuk dengan mudah-mudah. Bahkan tak boleh masuk menyebabkan kita selamat. Ni pun juga bagi siapa yang buat amalan ni, Tuhan menjadikan di antara dia dengan api neraka parit yang sekat dia. Nah, itu dia. Maka secara mana parit ni? Nabi kata luah dia nya di antara bumi dengan langit. Nah, sebagaimana Nabi kata, iaitu Nabi kata apa? Man shama yauman fi sabilillah. Siapa puasa satu hari ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bu'idat minhun naru masirata mi'ati am. Maka Tuhan menjauhkan bagi orang yang puasa tu daripada api neraka perjalanan 100 tahun. Itu pada hari yang biasa. Hari ini 10 awal bulan Zulhijjah, sekurang-kurang 700 ataupun 7,000 tahun perjalanan. Jikalau kita ambil dengan hadis hasaning, Nabi katakan bermula bergandanya 700 kali ganda. Itu dia. Tabuh pergi dah. Maka apalah kita ambil sikit je. Ambil 10 ganda ya dia. Nah, 700. Itu dia. Dan wa fi riwayatin, dan ada pada riwayat yang lain, siapa-siapa yang puasa satu hari kerana Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nar, Tuhan menjadikan di antara dia dengan api neraka khandaqan, parit. Maka parit ni besar halusnya kama bainas sama'i wal ard. Dan itu dia besarnya seperti lepang luahnya di antara bumi dengan langit. Nah, itu dia. Itu hari biasa satu khandaq. Pas jikalau kita puasa
dalam 10 awal bulan Zulhijjah ni, nah, ada dia 700 parit yang mudah-mudah. Nah, tak say 700 parit pun 70 parit. Tu sehari ya. Pas bagaimana jikalau kita puasa 9 hari turut-turut. Nah, ataupun kita puasa sikit banyak, bagaimana kita kuasa kita boleh buat. Nah, tu dia. Kalau gitu besar laginya. Kalau itu ni peluang besar bagi kita yang kita nak menjauhkan diri kita daripada api neraka. Nak selamat diri kita daripada api neraka. Dan kita nak masuk syurga ni jalan dia. Ni peluang dah musim yang baik bagi diri kita. Itu hadis pertama. Ni kadang-kadang payah sikit kita nak buat sebab dia lapar, tapi tak ada payah. Bukan siapa kata boleh buat. Dan jika kita nak buat, kita boleh buat. Nah, itu dia. Tapi hadis ni yang kita akan baca ni, hak ni semua orang boleh buat. Semalah-malah manusia pun dia boleh buat. Sebab tak berhajat kepada masa yang begitu banyak. Bukan start sangat ya, lepas subuh dan juga lepas panggil sebelum jatuh matahari. Iaitu Nabi katakan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata man qala subhanallah. Siapa kata subhanallah. Banyak mana kata tu? Mi'ata marratin, 100 kali. Bila kata qabla tulu'i syams, sebelum matahari naik, ai selepas sembahyang subuh. Patu wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari jatuh. Nah, maka siapa-siapa yang kata lagu ni subhanallah sebelum matahari naik 100 kali dan sebelum matahari jatuh 100 kali, 200 lah. Yang mudah-mudah kat subhanallah ni. Maka apa dia dapat? Kana afdal min mi'ati badanah. Maka dia dapat pahala lebih besar daripada orang sedekah unta 100 ekor unta lagi. Orang sedekah unta 100 ekor unta. Sedekah di mana tu? Satu riwayat yang lain, sedekah di Mekah. Sembelih di Mekah bahagi. Nah, di tanah haram. Maka lebih besar lagi pahala. Itu dia. Maka tak berhajat kepada masa malaikat 3 minit selepas subuh, 3 minit panggil sebelum matahari jatuh. Nah, itu dia. Lagi pula wa man qa, dan siapa pula kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata tu mi'ata marrah, 100 kali juga. Bila kata qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, juga sebelum matahari naik dan juga sebelum matahari jatuh. Maka siapa kata alhamdulillah, apa dia dapat? Kana afdala min mi'ati farasin yuhmal 'alaiha fi sabilillah. Maka lebih besar pahala daripada seorang yang sedekah 100 ekor kuda. Yang sedekah tu apa tu? Bukan buat pero orang makan orang naik dak. Sedekah 100 ekor unta ialah untuk perang dalam berjihad fi sabilillah. Orang yang sedekah 100 ekor unta ni, 1 ekor kuda ni besar mana pahala. Tapi orang yang kata alhamdulillah lebih besar lagi pahala daripada orang sedekah 100 ekor kuda. Nah, itu dia. Lagi pula Nabi kata, "Wa man qala Allahu akbar," dan siapa pula kata Allahu akbar mi'ata marrah. Nah, 100 kali juga. Bila kata sepuasa ni, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum matahari naik dan juga sebelum matahari jatuh. Nah, kana afdala min itqi mi'ati raqabah. Maka pahalanya lebih besar daripada tebus 100 orang hamba lagi. Jikalau seorang membebaskan hamba 100 orang, maka pahala besar mana? Cara mana besar tak besar? Maka Nabi kata siapa-siapa yang dalam hadis yang sahih, siapa-siapa menebuskan seorang hamba, maka Tuhan menebuskan diri dia daripada api neraka, membebaskan diri dia daripada api neraka. Tu seorang ya. Bagaimana jikalau seorang membebaskan hamba, menebuskan hamba 100 orang? Tapi orang kata Allahu akbar, maka lebih besar pahala, lebih baik daripada orang membebaskan hamba 100 orang lagi. Nah, itu dia. Lagi pula Nabi kata, "Wa man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ata marrah, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Siapa kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata 100 kali sebelum matahari naik dan juga sebelum matahari jatuh. Maka apa dia dapat? Lam yaji yaumal qiyamah ahadun bi'amalin afdala min amalih. Nata tidak ada datang hari kiamat esok, tak ada sesiapa yang buat amalan lebih baik daripada dia. Ialah yang lebih baik sekali buat.
Dialah lebih baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar. Nah, illa man qala mithla qawlihi aw zada alai. Malaikat orang yang kata seperti dia kata ataupun kata banyak daripada dia kata, maka orang lain lebih baik daripada dia. Nah, itu dia. Kalau gitu taklah begitu payah. Dan maka nak panjang sikit pun hak ni, hak belakang suk sana panjang sikit. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kepada akhir. Atau belum ada tu pandak belaka. Nah, itu dia. Maka hak sana hak dok goyak sana tu. Dia panggil pun hari biasa, bukan hari 10 awal bulan Zulhijjah dah. Maka jikalau 10 awal bulan Zulhijjah, kita gibuh pula 700 ganda. Nah, bagaimana pahala kita? Banyak mana pahala kita? Padahal tak berhajat daripada waktu kita, masa kita, melainkan beberapa minit saja. Nah, itu dia. Kalau gitu, lagi pula muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah di kalangan manusia yang butung, yang paling butung sekali? Nah, itu dia. Siapa di kalangan manusia? Lelaki ke perempuan? Maka jawabnya bukan lelaki, bukan perempuan, bahkan semua manusia. Tapi manusia mana? Sebutung-butung manusia ialah manusia yang para malaikat tolong doawi ke dia. Ialah sebutung-butung manusia ialah manusia yang segala malaikat tolong minta maaf, minta ampun ke dia. Itu dia. Kenapa? Sebab doa malaikat Tuhan terima, tidak syak. 100% Tuhan terima. Maka mana-mana hamba, tak kira sesiapa, apabila malaikat doa ke dia, Tuhan terima doa. Malaikat tolong minta maaf ke dia, Tuhan maaf dosa dia, Tuhan ampun dosa dia, sebab malaikat tolong minta maaf gue. Sebab itulah sebutung-butung manusia ialah manusia yang malaikat doa ke dia, malaikat minta ampun ke dia. Kalau gitu, siapakah di kalangan manusia semua ni yang malaikat tolong doa ke dia dan malaikat tolong minta ampun ke dia? Maka daripada hadis yang sahih daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suatu hari aku dengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengar Nabi Nabi kata ma min muslimin, tidak ada seorang pun daripada orang Islam, sama ada lelaki atau perempuan, tak kira sesiapa, gapo dia buat, ya'udu muslima, dia pergi menziarahi orang sakit, ziarah orang Islam yang sakit. Nah, itu dia. Gudwatan, ai pagi-pagi, ambil daripada lepas subuh pergi. Nah, itu dia. Dia pergi ziarah orang sakit saudara dia seugama. Nah, bukan waris sekalipun. Kalau waris lebih lagi. Nah, lepas tu orang yang buat lagu ni, orang yang pergi ziarah orang lain ni, waktu pagi ni, maka Nabi kata illa salla alaihi 70,000 malak. 70,000 malakin. Kalau gitu, nascaya orang yang buat lagu ni, nascaya para malaikat tolong doa ke dia. Berapa orang para malaikat? 70,000 malak. 70,000 malaikat tolong doa ke dia. Doa tu ia pergi ziarah bila? Pagi. Ia keluar daripada rumah yang waktu pagi pergi ziarah. Maka 70,000 para malaikat yang doa ke dia ni, mula berdoa ketika mula dia keluar daripada rumah, niat nak pergi ziarah orang. Nah, tapi dia pergi ziarah start ya. Dia pergi ziarah siapa di rumah orang, halaman mana, jikalau jauh nak kereta, naik motor pun kita boleh sejam atau setengah jam tu pilih kepada jauh masa atau dia panggil jauh tepat atau dekat. Nah, itu dia. Lepas tu klik dah dia. Boleh hadir sejam, boleh hadir 2 jam. Itu dia. Tapi para malaikat dak. Bukan doa ke dia sekadar dia pergi dia klik putus dak. Bahkan sentiasa berdoa hatta yumsiya, sehingga masuk sapa petang tu. Nah, sehingga dekat-dekat atas matahari. Itu dia. Dan wa in ada ashiyatan, dan jikalau dia pergi ziarah waktu petang, ai malam lah kita bermudah-mudah tak. Nah, itu dia. Illa salla alaihi 70,000 malakin. Nah, hatta yusbih.
maka para malaikat doa ke dia sehingga cerah. Jikalau ia pergi ziarah waktu malam, maka malaikat doa ke dia 70,000 sehingga cerah. Nah, itu dia. Dan jikalau dia pergi ziarah pagi, malaikat doa ke dia sehingga gelap. Sikit mudah-mudahan begitu. Maka doa malaikat supaya saat ni lah Tuhan terima syarat. Lagi pula wa kana lahu kharifun fil jannah. Nah, dan ada bela-bela dah, iaitu ada buah-buahan yang dia akan dapat apabila dia masuk syurga nanti. Kalau gitu, apabila seorang yang keluar pergi ziarah ni, insya-Allah dia calon, dia wati ahli syurga. Sebab apa? Di buah-buah dah, dimasak siap dah buah, sedia untuk dia makan. Itu dia. Maka kelih kalimah musliman, kalimah nakirah jikalau kita ngaji nahwu. Maka kalimah nakirah masuk habis. Orang yang kita kenal, orang yang tak kenal. Orang yang kita baik, orang yang kita tak baik. Asal muslim. Kita pergi ziarah ya, tak kira. Nah, kita dapat kelebihan ni. Lagi pula daripada Abi Hurairah, hadis yang hasan. Nah, Abu Hurairah kata bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata man ada maridan, siapa-siapa pergi ziarah orang sakit, au zara akhan lahu fillah, ataupun dia pergi ziarah sahabat dia, kawan dia, waris-waris dia tak sakit, hari sihat molek, tapi pergi ziarah ya lama tak ada berjumpa. Nah, ingat. Itu dia. Tapi pergi ziarah ni tak ada tujuan lain melainkan kerana Allah. Tak ada tujuan lain langsung dak, bahkan sebulat-bulat kerana Allah. Maka siapa buat lagu ni, nadahu munadin, maka malaikat panggil. Malaikat kata, malaikat berdoa dah, bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwata minal jannati manzila. Maka malaikat berdoa lagu mana? Malaikat kata, ialah hidup kamu dalam keadaan baik dunia dan akhirat, dan berjalan kamu kepada syurga, dan sipai ambil syurga buat tempat dudukmu pada suatu hari nanti. Kalau gitu doa dia masuk syurga dah. Doa dia jalan kepada syurga dah. Kalau gitu dia duk berjalan pergi ziarah orang daripada zahirnya, hakikat dia berjalan pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Dia tak kira keluar pergi ke mana-mana pun. Nah, jalan ke mana pun itu zahir ya di mata kita, tapi hakikat dia pergi jalan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat berdoa dah bahawa kamu sipai ambil tempat duduk dalam syurga belah-belah. Itu dia. Maka butungnya. Nah, itu dia. Kalau gitu, lepas tu itu haning pada bulan biasa. Bulan lain atau berganda lagi lah. Dah, orang panggil pun hari lain tu biar hari biasa. Bakal dalam bulan dalam hari-hari ni dah lebih lagi lah nak kata kelebihannya. Nah, itu dia. Dan di sana banyak lagi lah. Kalau gitu kepentingan kita, muzakarah kita pagi ni ialah kita pakak-pakak usaha, pakak-pakak bersungguh di dalam buat amalan baik. Sebab kita berada di dalam musim yang baik, musim ampunan daripada Allah, musim berganda amalan, musim dia panggil apa masuk syurga, musim selamat daripada api neraka. Itu dia. Maka yang nak daripada kita paling menghadap Tuhan ya. Tak kira dengan amalan apa yang kita boleh buat, kita buatkan. Itu dia. Dan sebesar-besarnya, jikalau hari lain kita tak boleh nak buat, tak boleh nak puasa, tak boleh dia panggil buat amalan yang baik, maka hari ni gana-gana pun kita kena buat boleh, iaitu hari Arafah. Itu dia. Iaitu 10 awal bulan Dzulhijjah ni sebaik-baiknya ialah hari Arafah. Maka hari Arafah ni sebaik-baik hari setahun. Setahun 365 hari ni hak baik sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala hari Arafah. Itu dia. Dan hari ini juga ialah hari yang Tuhan membebaskan hamba dia daripada api neraka banyak sekali. Tidak ada hari yang lain. Kita dengar mari le puasa banyak, itu kan? Tuhan membebaskan panggil setiap hari dalam puasa ni. Dan lebih-lebih lagi ketika buka puasa Tuhan bebas hamba dia daripada api neraka.
dah 100,000 orang. Ingat kalau kita ingat kita muzakarah lepas hari lepas tu boleh panggil kalau lepas hari. Nah, 100,000 orang, 100,000 orang. Tu dia. Maka hak ni lebih lagi lah. Lebih lagi. Hari Arafah sebaik-baik hari. Maka hari ni tak tahu banyak mana akal. Nak ayat tak boleh. Banyak sungguh-sungguh Tuhan membebaskan dia daripada api neraka. Dan daripada hamba dia. Maka kita tak tahu. Kata kita ni dah Tuhan bebas atau tidak. Kalau gitu kita kena usaha. Kena bersungguh-sungguh. Membanyakkan amalan. Pada hari Arafah tu. Itu dia. Mana dalil, mana tanah adakah ada hadis daripada Nabi yang Nabi royak benda saat ni? Bahawa hari Arafah ni ialah hari yang Tuhan, hari yang tu paling banyak sekali di kalangan hamba yang Tuhan membebaskan daripada api neraka. Iaitu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan imam yang lain-lain lagi daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi bersabda, Nabi kata, "Ma min yaumin," tidak ada satu hari pun, "aktsaru min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Lebih banyak daripada Tuhan membebaskan hamba daripada api neraka daripada hari Arafah. Tak ada hari lain. Hari Arafah lah yang lebih banyak sekali Tuhan membebaskan daripada api neraka dari di kalangan hamba-hamba dia. Nah, lagi pula wa innahu la yadnu thumma yubahi al malaikah fayaqul ma arada haula. Bahkan Tuhan menghenai-henai pula hamba yang baik-baik ni kepada segala malaikat. Malaikat tak habis nak menaya akal tak boleh banyaknya. Maka Tuhan henai kepada malaikat semua, henai dia, henai hamba-hamba yang baik dari di kalangan manusia. Henai kata ni kelas ni dia panggil ni hambaku. Dan nak tunjuk-tunjukkan. Itu dia. Maka dia buat tanya. Tanya siapa? Tanya segala para malaikat. Ma arada haula. Malaikat tu daripada hamba aku tu. Lebih-lebih lagi orang duduk di pada Arafah di Mekah tu. Demo tu duduk wukuf sini tu. Dan lain-lain lagi daripada hamba aku yang buat baik pada hari ni bersungguh-sungguh. Dia nak kepada gapo demo tu. Nak kepada gapo benar demo tu. Maka tak ada orang beriman malaikat dia nak masuk syurga dan nak selamat daripada api neraka. Maka tanya sebab apa tanya? Tanya nak bui. Nak bui. Itu dia. Dan sebaik-baik kalimah kita kata hari Arafah hak ni masa satu sekali. Tak kira kita di rumah ni ke atau kita daripada Arafah. Membanyakkan kalimah ni. Iaitu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak ni masa satu sekali. Sebanyak-banyak mungkin kita boleh katakan. Siapa beribu pun ribu, siapa 10,000 pun 10,000, membanyakkan. Maka siapa-siapa yang bersungguh membanyak, bahkan boleh sah kata hak lain pada hari itu. Nak kata apa tak apa, kita asing waktu ya. Siapa 10,000 baik, orang ni boleh kata dia panggil insya-Allah. Masuklah golongan Tuhan membebaskan daripada api neraka. Kalau gitu hari Arafah ni kebetulan tak kita tahun ni alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sebab tahun tak ada berlaku selisih. Tak ada berlaku dia panggil suku dak. Bukan sama hari ni. Di antara kita dengan Mekah. Itu dia. Padahal kita bimbel juga mula-mula ni. Belum nak ijtihad tu bimbel bela-bela dah. Sebab apa? Sebab tempat kita ni repan okat, peluang nak nampak anak bulan ada 5% saja. Daripada 100% ada 5 ya. Ya zahir di langit itu tak hafaz minit. Bagaimana orang panggil puak ulama falak kata begitu. Tempat kita ni. Ataupun di Mekah, kalau tak ada hujan, tak ada gelar hujan nampak cerah. Sebab apa? Sebab di anak bulan zahir di langit sebelum dia nak gaib masa 5 minit di Mekah dan kawasan Tawak Kelang kat nu. Sehingga di Mesir tu kita di rumah kita mengorek sini ya waktu bi'ala cerah dah kata dia ni Isyak 1 bulan Zulhijjah bela-bela dah. Sebab dia panggil kelih kepada ikut dia panggil ulama falak bab bulan bintang ni dia panggil apa? Mustahil pada anda tak nampak cerah. Jika tak caping kot lain enggak. Itu dia. Maka bimbang dah kita tak supa pula tahun ni. Maka sungguh dah ustaz tiba-tiba dia mau hatta krut masuk dalam Facebook dia panggil pelakat daripada Cula.
bahawa sungguh tak nampak tempat kita. Dan maka tentu 1 bulan Zulhijjahnya hari Selasa. Sudah kita kata. Pas Mekah nampak. Maka Mekah nampak ke hari Senin, hari 1 dia, 1 Zulhijjah. Tak betul lah juga. Kalau gitu raya dulu Mekah, kita raya Khamis dia mau raya Rabu. Tu dia. Gagal pula dia kata gitu. Maka tunggu mari Pak tunggu tak boleh sebab dia gelap pada kita lambat 4 jam. Nah, pas kita dapat tu pukul 9 pukul 10 dah dapat orang panggil apa? Surat daripada cula tu. Nah, tu dia. Maka tidur dengan keadaan lagu tu tidur. Bangun pagi tak ada, bangun pak tak ada pergi hal lain, terasa lu dah. Buka dah. Nak kelih. Maka kelih pak dia mau hantar masuk sungguhlah. Bahawasa di Mekah tak nampak, alhamdulillah. Sebab lah ni ribut hujan habis tu berlaku jatuh ke menyebabkan mati ramai tu hidup hujan ribut lah ni. Menyebabkan tak nampak juga. Nah, sabit tu dia panggil sama ni maka alhamdulillah tak ada berlaku. Dia panggil selisih tak ada berlaku, dia panggil mengraya dulu, raya belakang dak. Tu dia. Kalau gitu hari Arafah sehari ni, nah kita buktilah kerja kita. Dah mengkosongkan masa. Dah setahun, tak boleh setahun. Dah sehari untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Tuhan. Bahkan hakikatnya zahir nampak untuk Tuhan, hakikat untuk kita sendiri. Nah, sebab apa kita nak selamat daripada api neraka? Maka hari ni sebaik-baik hari, sebanyak-banyak orang panggil hamba yang Tuhan bebas daripada api neraka. Maka kita nak masuk dalam golongan yang Tuhan bebas, maka kita nak sungguh-sungguh benar daripada amalan yang banyak-banyak sekadar kita boleh buat. Nah, maka mengkosongkan. Bahkan para ulama sah kata gapo? Bukan kata hari Arafah, hari Jumaat seminggu sekali dia mengkosongkan masa untuk Tuhan dah. Hari cuti hari Jumaat ni. Nah, hari bertambah berganda amalan buat. Nah, tu dia. Pas hari Arafah lebih lagi. Sabit tu boleh kita pakak-pakak kita puasa pada hari tu. Nah, tu dia. Dan pada tahun ni seperti tahun-tahun yang lepas, supaya kita nak buat benda yang baik ni dan nak boleh dapat amalan yang sebanyak mungkin. Mudah-mudahan walau kita harapan kita besarnya masuk dalam golongan Tuhan bebas daripada api neraka, walau tak ada masuk pun insya-Allah kita dapat sebesar-besar pahala. Itu dia. Iaitu kita akan mengada majlis buka puasa di masjid insya-Allah. Itu dia. Maka kita orang yang puasa ni lebih-lebih lelaki lah. Pakak-pakak mari buka puasa sini belakang. Kalau gitu kita puasa kita dapat kelebihan dah. Setara mana puasa kelebihan puasa yang Arafah. Sekurang-kurangnya itu dia ialah kita dapat ampunan 2 tahun. Tuhan ampun dosa kita 2 tahun. Setahun yang kita ada ni lepas mari dan tahun yang akan datang, tahun depan. 2 tahun Tuhan ampun dosa kita. Satu riwayat yang lain sebagaimana kata Anas bin Malik, hari Arafah ni jikalau kita buat amalan apa saja yang baik sama banyak dengan hari yang lain 10,000 hari. 10,000 hari yang lain. Kalau gitu dekat-dekat 30 tahun. Sehari kita buat amalan hari Arafah. Itu dia. Kalau gitu kita nak buat gapo? Buat pasal mana? Banyak sekali kita dapat kelebihan. Maka kita puasa, kita puasa dah. Yang kedua pula kita it'am. Kita membuka puasa orang yang puasa pada hari itu. Iaitu kita masuk habuai duit sekuk 2 untuk orang buka puasa pada hari itu. Itu dia, orang buka puasa pada hari itu. Sebab banyak mana orang buka puasa pada hari itu yang makan daripada duit yang kita masuk, kita buat bui, maka kita dapat sebagaimana dia dapat. Misal seorang kita misal mudah-mudah supaya nak win apa. Dia dapat dia panggil pun 10 juta pahala misal kata. Seorang dapat. Kita membuka puasa, orang yang makan buka puasa kita berapa orang hari tu? Kita 50 orang. Maka 50 orang dikun dengan banyak mana? Kungal 10 juta saat ni. Banyak mana dapat? 5 dengan 10. 50. Kalau gitu 5,000. 5,000 juta. Maka kita dapat pahala 5,000 juta. Sebab pahala semua orang puasa kita boleh. Kita boleh. Itu dia. Sabit tu kita pakailah dia panggil apa? Dia panggil tubik derma kita. Supaya kita dapat sebesar-besar pahala dengan membuka puasa orang yang puasa hari Arafah. Itu dia. Dan jika boleh banyak duit kita buat, kita nak buat boleh buat sepetahun mula-mula. Kalau kita buat.
Nah, tu dia. Iaitu lelaki ni kita buka puasa di masjid ni main ramai, ataupun perempuan tak orang lain lagi demo-demo. Ya, orang panggil kita buat makan ni, kita buat orang panggil nasi buku, nasi kotak bagi, orang panggil bui semua setiap di rumah. Nah, maka tu kena pilih kepada jumlah duit dululah, orang panggil nak boleh banyak mana. Maka kita mula kutip insya-Allah mik daripada hari ni terusnya sampai kepada hari Selasa yang akan datang ni, sebab hari Rabu tu hari Arafah. Nah, hari Rabu tu hari Arafah. Maka kita nak boleh secara mana tu duit belum Arafah kita nak tahu dah jumlah banyak mana dan kita boleh buat secara mana. Nah, tu dia. Kalau gitu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hari yang kita berada sekarang ni ialah orang panggil peluang bagi umur kita. Nah, kalau gitu kita memenuhkanlah hari-hari ini dengan benda-benda yang kita berhajat kepadanya, sungguh-sungguh berhajat hari akhirat kelak. Nah, hari di sana hari yang kita berhajat. Dia panggil apa? Hari yang kita duduk ada hari mana? Hari yang sepakai-pakai manusia di sana dah. Nah, kita akan berada tempat yang tidak ada seorang pun yang boleh tolong kita. Tempat yang tidak ada seorang pun ambil paduha kita. Nah, tempat yang tidak ada seorang pun tanya khabar kita. Bahkan masing-masing di sana. Maka di sana kita sungguh-sungguh berhajat kepada benda yang boleh menyelamatkan kita. Maka di sana tidak ada benda lain yang pakar malakan amalan yang baik. Tu ya. Dah duit tak pakar. Dah kereta mutu tak pakar, rumah besar tak pakar, baju comel tak pakar, harta mah apa tak pakar, semua tak pakar. Dah di sana amalan yang pakarnya. Nah, itu dia. Sebab itu seminggu yang telah lepas bahasa kesal saya baca satu kisah. Dah iaitu tentang seorang yang paling kaya sekali atas muka bumi ni. Orang yang paling kaya sekali. Nah, maka dia orang Amerika, Yahudi Amerika. Sekaya-kaya manusia atas muka bumi. Nah, Bill Gates tu yang banyak harta benda tu banyak dah duit dia, tapi tak ada cuma satu lagi. Bill Gates tuai orang panggil Microsoft ataupun tuai hak komputer apa gitu gini. Nah, tu dia. Duit dia ni nak boleh habis. Kalau kita bila atas 1000 kok siang ni. Bila-bila tak ada buti-buti, tak makan, tak minum, tak tidur. Bila sama-sama 24 jam. Dan bila pula bukan bila pak setahun mula cepatlah lama-lama kau lambat sebab tarak dak. Bukan kita fardu kata bila sepuluh enjin. Tak ada orang panggil apa lemah-lemah dak, cergah sama 1 2 3 4 5 lagu sama. Tu dia. Dalam masa 24 jam sehari, nah berhajat kepada berapa hari. Duit dia baru nak habis. Wak ngah banyak sampai secara tu. Nah, maka masanya berhajat kepada 37 tahun setengah. 37 tahun 6 bulan. Baru habis duit dia. Bila kena guna masa sampai secara tu nak banyaknya. Tapi hak ni hak masa tu lebih lagi lah. Banyak lagi lah. Tu dia. Kalau gitu gapo berlaku dengan dia? Seorang yang kaya ni. Masa satu dah dunia, bukan masa tu lah kampung, lah ampun lah cangwak lah negeri dak apa. Seluruh dunia ialah paling kaya sekali. Yahudi Amerika. Ialah bilik duit dia tu save dia. Ya wak le umur dia tu besar lebih daripada apa? Besar sungguh bilik wak tahu duit. Duit saja. Nah, duit saja-saja yang duit hak mahal sekali. Kalau dolar agak 100 lah besar kali. Nah, tu dia besar sungguh. Maka dia masuk pergi. Kelih duit dia. Nah, yang toko yang tinggi seperti bukit. Nah, tu panjang tak tahu panjang mana rumah besar sungguh rumah orang kaya ni. Jaga. Nah, tu dia. Maka bilik untuk duit ni. Nah, sejik ni panggil tak dengar lagi bilik dia. Patut dia masuk pergi pak. Kelih duit dia. Kelih kanan. Maka bilik ni
Tak ada siapa tahu malaikat beberapa orang daripada bini dia, anak dia dalam rumah tu ya. Tak siapa tahu. Orang lain kata bilik duit ni duduk ni, duduk sini. Duduk bawah tanah. Maka dia masuk pergi. Suka kelih. Jasa dia, hebatnya dia masa satu tah dunia apa gitu kan ni. Tiba-tiba tengah duk galik-galik. Kelih duit dia, tiba-tiba gang katuk pitu. Pitu katuk. Pitu katuk pitu hak ni. Itu dia. Maka tak itu baik. Tak itu baik. Nak buka tak boleh sebab dia kena buka dari luar, dia kena pecik-pecik akal tet buat itu. Di dalam tak boleh buka. Duk lagu tu maka hilang gaib dia. Gaib. Isteri tak tahu tahu lelaki duduk mana, anak tahu dia duduk mana. Tapi orang lain tak ada berasa pelik. Dia tak ada pun tak berasa pelik. Sebab apa? Sebab dia duduk di rumah pun dia banyak pesapir. Duduk rumah apa hari ya? Kawan-kawan duduk dia nego area besar ke? Ada suruh orang panggil negara ke Amerika ke Europe boleh ada orang panggil pun hak dia ada. Nah, hunsuan dia ada. Dah sampai pergi nego sana pergi nego sini. Maka jikalau dia tak ada rumah pun tak pelik. Maka orang lain suka kata dia pesapir. Tak tahu kata dia duduk dalam bilik duit dia dalam rumah. Itu dia. Maka lama tak ada siapa tahu. Mati dengan keadaan lagu tu. Adakah boleh makan duit? Banyak lagu tu sekalipun. Dia beli negeri sutih boleh. Tapi ketika tu adakah? Tak boleh makan duit. Air segelas pun tak ada. Air setenggak pun tak ada. Maka matilah keadaan lapar. Tapi dia ni nak hajar jugalah boleh dia sesat. Sesat pun dia panggil apa luput masa dah. Maka dia turih tangan dia. Kikir tangan dia melukakan tangan dia. Maka berdarah tangan dia. Maka dia ambil tangan yang berdarah saat ni lah. Tulis atas seming tu. Dia kata apa? Sekaya-kaya manusia mati dengan keadaan selapar-lapar manusia. Sekaya-kaya manusia tak muka bumi mati lapar sekali. Tak ada apa nak makan. Mati dengan lapar. Sebab apa? Sebab sungguh duit banyak pun tapi tak ingat guna. Beli boleh luar tapi tak itu baik. Ini pun juga kita pun supaya ya. Nah, ada di sana bukan duit yang kita berhajat. Banyak pun dia panggil apa tak guna. Bahkan hak Tuhan dalam Quran lebih mubalaghah lagi. Tuhan kata, jikalau seorang milik dunia suti ni mah belaka, ya hak ya sa ya. Lepas tu dia nak ambil mah yang dia milik suti dunia banyaknya, nak tebuh diri dia, nak pergi bayar ke Tuhan, nak beri ke Tuhan ni mah supaya Tuhan bebas dia daripada api neraka, daripada seksa neraka. Tuhan tak terima tebuh. Tapi Tuhan terima apa? 2 rakaat sembahyang. Tuhan terima 20 kut sedekah. Nah, itu dia. Tuhan terima setitik air mata yang mengalir. Nah, hak ni dia panggil Tuhan terima. Kalau gitu, kita kena cerdik. Kita kena tahu kata di mana tepat, hak mana benda yang kita berhajat, maka kita membanyakkan benda tu. Nah, itu dia. Lebih-lebih lagi muslimin muslimat, kita hidup pada hari ini akhir zaman. Maka akhir zaman ni pernah benda yang banyak akan berlakunya, yang duk berlaku dah masa kita sekarang ni, yang akan menambah hari yang depan ni kau tambah ialah mati berkejut. Mati ni tak sebab tak sabit apa-apa. Dia gebah tu mati. Tak kira tua muda. Maka kita boleh kelih dah hari ni. Dah akan menambah lagu ni masa depan yang kita ada ni. Nah, kelih takku. Nah, tu dia. Bagaimana takku? Kita ingat ke dia. Sebab mari masjid ia dah seumur. Nah, habis tu, mana tu aku? Nah, tu dia. Maka ni orang baik dia tak ada orang ingat ke dia. Kalau gitu, semaya molek-molek klik di rumah, tak siapa tahu kata hari tu dia dah meninggal. Air dengan sekelip mata. Juga belum ni minggu lepas saya tak mengajar sebab duduk di tani. Maka orang tepi rumah tok tua, tepi rumah di sini pagar sini bilik jaga tu bolehlah tadika tu. Rumah tok tua dengan rumah dia. Duk molek-molek. Tak ada sakit apa.
tak ada uzur apa. Dia tambah sakit dada weh. Wagi dia hospital tak. Pasal senok sini. Pergi biasaan ke apa ada. Dia panggil pergi hospital lambat masuk queue pergi klinik halu lah. Pergi klinik. Siapa berarti queue. Tak ada situ. Ya, yang mudah-mudah. Kalau itu benda ni akan banyak berlaku. Nabi kata apa? Akan banyak berlaku mati kejut pada akhir zaman. Nah, itu dia. Dan sebab itu kita jikalau kita tak sibuk hari ni, hari mana lagi kita nak buat? Nah, itu dia. Maka kematian ia mari, dia tak ayat ke sesiapa. Kadang-kadang kita lihat keadaan ibadat yang begitu comel baik, berlaku kematian. Nah, itu dia. Maka benda yang berlaku di Mekah tak jauh lagi daripada kita. Kita masih dengar pada hari ni pun ada lagi berita Mekah. Tak siapa suka. Aduk semaya molek-molek, duk tunggu nak semaya orang nak bem mengerik. Nah, tiba-tiba berlaku dan banyak mati. Nah, sampaikan 100 lebih, 107 orang hari mula-mula dan belakang-belakang ada lagi yang duk mati. Yang sakit teruk banyak nak 200 orang lebih, dekat 300 orang. Itu dia. Kalau gitu, maka kita duduk dalam musim yang baik. Sebaik-baik masa bagi kita lah setahun ni 10 awal ni. Kalau gitu kita memenuhkan masa kita ni dengan panggil amalan yang baik. Hak masa satu sekalinya yang selamat kita daripada neraka, puasa. Mempuasakan. Lepas tu berita baik bagi perempuan. Jikalau kita tapi hak banyak ke mari sini ni banyak ke hak tua-tua dah, tapi ada lagi lah yang orang yang belum habis tu, iaitu mana-mana perempuan tak ada siapalah yang puasa Ramadan cukup sebulan, tak ada orang. Tu dia pada roliknya sebab kebanyakan perempuan yang mari belaka. Malaikat orang habis dah tak apalah. Tu dia. Kalau kita ambillah musim ni peluang bagi qadanya. Tunggu nanti nak masuk Ramadan depan ni enggak bopi dekat nak masuk tahun depan baru gaduh. Hari pang tak dia puasa orang dia panggil pada masuk tak nak masuk apa? Nak masuk Ramadan lain dah. Tu dia. Maka ni peluang ni. Dan tak ada kena niat ahli. Niat apa? Niat puasa dia panggil Arafah ke niat puasa 10 awal bulan Zulhijjah. Kata tak kena niat. Niat qada saja ya. Hak lain dia masuk dengan automatik. Hak lain dia masuk dengan automatik, maka dia dapat semua kelebihan ni. Qada luput hutang dia boleh bayar hutang dia, dan kelebihan dia hak jauh daripada api neraka 70 parit di antara parit sosok di antara bumi dengan langit luahnya. Langit pepur jalan ni dia panggil 700 tahun. Dah, tu sehari, paruh harinya mana, 3 harinya mana lagi. Tapi jika qada pada hari lain, qada saja ya, lepas hutang tak dapat apa. Maka ni peluang jika kita puasa dah alhamdulillah. Maka tak ada lagi, ada 5 hari lagi yang kita boleh puasa mulai daripada Isyak sampai kepada hari Khamis. Itu dia. Maka janganlah dia panggil dia panggil peluang yang lebih baik ini. Itu dia. Maka tak ada kena niat dia panggil pun walah hari Arafah sekalipun tak mesti niat Arafah. Niat aku qada esok hari sudah qada Ramadan. Maka masuk Arafah dalam puasa dengan automatik ai dapat pahalanya. Itu dia. Maka hari ini sekadar saja muzakarah kita. Kalau gitu kita pisahlah buat amalan dan bukan puasa saja dah mudah sekali berzikir, membanyakkan sebut Allah dan memenuhkan masa kita sekadar kita boleh buat dan pisah membanyakkan mengkosongkan masa kerja kita. Lepas tu kita mengkurangkan masa dunia kita dan menambahkan masa akhirat kita dalam 10 hari ini. Jikalau hari lain sepanjang tahun kita membanyakkan masa bagi dunia kita, maka 10 hari ini kita membanyakkan amalan belah di akhirat nanti. Atau mengkurang daripada dunia. Itu dia. Dan lagi pula sebesar-besar dia panggil apa pahalanya ialah kita menggembirakan orang lain. Hal ni sebesar-besar pahala. Itu dia lebih daripada dia panggil kadang-kadang kita bahasa nak pergi Mekah, nak pergi buat haji, nak buat gapo dan bahasa-bahasa apa ni amalan besar apa begitu gini. Padahal kita di rumah ni amalan yang kita boleh buat besar daripada di Mekah lagi kadang-kadangnya. Itu dia. Sebagaimana kita ayat lepas hari dah hari panggil apa nasi sebuku yang kita ui sungguh-sungguh kepada orang berhajat lebih besar daripada buat haji di Mekah lagi. Itu dia. Kalau gitu inilah gedung dan kebajikan
luar bagi kita, yang Tuhan perak umur kita lagi ni, maka kita bakat masuklah, bakat masuk cebok. So we boleh panggil apa sebanyak mungkin supaya jadi bekalan kita, makanan kita yang begitu banyak di akhirat, menyebabkan kita masuk syurga selamat dan selamat daripada api neraka insya-Allah. Dan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.